Fida, kita di awal ni memang tak pernah membezakan lelaki perempuan, tapi kali ini dengan COVID dan sebagainya, kita memang nak serlahkan lebih ke hak upayaan wanita itu. Oh, terima kasih Kak Warul. Saya amat berbesar hati dan kita dengan Wulandari tadi menyebabkan saya rasa begitu tersentuh dengan usaha yang begitu mulia. Tapi itu tak bermakna kita tak ada fokus maskulin. Oh. Tapi kerana wartawan rakan kita ni, dia memang anak mak. Jadi kita bersama dengan saudara Haris Ashraf dengan abang-abang bomba. Cik Kem dan juga Fida, terima kasih. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Malam raya ni sebenarnya saya taklah berkeseorangan kat rumah kan. Tak adalah duduk rumah walaupun tak boleh balik Ipoh nak beraya. Tetapi dapatlah saya beraya dengan kawan-kawan juga, rakan-rakan setugas di WTC. Dan hari ini cukup special, cukup istimewa apabila saya dapat meraihkan malam lebaran ini bersama dengan anggota dan juga pegawai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kuala Lumpur, di mana saya berada di Balai Bomba Penyelamat Jalan Hang Tuah. Cukup special bersama dengan saya pada hari ini untuk berceritalah serba sedikit berkenaan dengan situasi dan juga cabaran baharu yang dilalui oleh anggota bomba pada ketika ini. Bersama dengan saya adalah pengarah JBPM KL, Tuan Nordin Fauzi. Tuan, terima kasih kerana sudi bersama dengan Astro Awani. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin pada pihak Astro. Terima kasih Tuan. Cuti dan raya tak dapat kita nak pisahkan. Tapi ada ke anggota yang dapat cuti tahun ni? Itu soalan biasalah selalu bila raya ni. Okey, Jabatan Bomba ni seperti mana biasa, kita terpaksa mengekalkan kekuatan keanggotaan sehingga 80%. Jadi bermakna hanya 20% sahaja anggota diberi peluang bercuti. Ini kalau kita lihat, maknanya anggota ini terpaksa membuat penggiliran cuti. Jadi untuk menunggu giliran masing-masing mungkin mengambil masa sehingga 4 ke 5 tahun. Jadi ini satu pengorbanan lah kepada anggota-anggota pasukan bomba ini kerana mereka terpaksa beraya dengan tugas mereka berbanding beraya dengan keluarga. Tuan, agak santai sikit temubah kita, bukan seperti sidang media biasa, seperti kalau kita di lokasi dan sebagainya. Apa cabaran barulah kalau Tuan melihat mendekati anggota-anggota Tuan sendiri? Ada beberapa kali saya nampak Tuan turun ke Padang juga melihat operasi-operasi seiring penularan wabak COVID-19 ini. Apa cabaran terbaru yang terpaksa ditempuh jerih perih anggota-anggota Jabatan Bomba ni? Okey, Jabatan Bomba ni sememangnya kita sentiasa menghadapi cabaran. Tugas kecemasan ini sangat mencabar. Jadi dengan adanya COVID-19 ini menambah ataupun menggandakan lagi cabaran itu, iaitu musuh kita, musuh yang tidak nampak. Dalam operasi kebombaan seperti menyelamat dan juga menghadiri tempat kebakaran, biasanya kita hanya menggunakan minimum PPE ataupun kita menggunakan peralatan yang kita rasa dah cukup, tapi pada tahun ini kita terpaksa menambah dan menggandakan PPE. Jadi oleh itu kita akan menghadapi dua senario. Satu senario cabaran yang biasa dan satu lagi musuh yang kita tidak nampak. Dan apa yang saya lihat di dalam tempoh COVID ini, kita juga biasanya bekerja dengan berpasukan dalam keadaan biasa, teamwork dan juga body system. Jadi sekarang ini dengan adanya social distinction ini dan juga dengan adanya penjarakan sosial ini, maka ada satu kekangan kepada pihak kita dalam latihan dan buat kerja. Walaupun kita akan menggabungkan secara seimbang antara keselamatan COVID dan juga keselamatan semasa kita menjalankan tugas. Akhir sekali Tuan, tak lengkap rasanya kalau tak diberi peluang sendiri kepada orang nombor satu di Kuala Lumpur ini untuk menyampaikan ucapan juga kepada ahli keluarga serta anggota-anggota yang berkhidmat terutama di Kuala Lumpur ni. Tuan, silakan. Okey, terima kasih beri peluang kepada saya. Saya rasa sangat bertuah. Sebenarnya ini adalah hari raya yang ke-10 saya tidak beraya di kampung, beraya bersama dengan anggota ke-10 tahun. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan salam Aidilfitri kepada seluruh warga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, seluruh negara, dan khususnya kepada warga kerja Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Semoga mereka dapat menjalankan tugas di hari mulia ini dengan lebih tekun dan semoga keikhlasan ini mendapat balasan sewajarnya, insya-Allah. Baik Tuan, terima kasih kerana sudi bersama dengan Astro Awani. Dan pastinya kalau
tak lengkap lah kalau takatlah ketua nombor 1 di Kuala Lumpur kalau kita tak temu buat ataupun berjumpa dengan individu yang mungkin yang mengetuai antara balai bomba yang paling sibuk di tengah Kuala Lumpur ini di Jalan Hang Tuah. Kalau kita lah selalu buat laporan pun, oh balai bomba Jalan Hang Tuah, balai bomba Jalan Hang Tuah, antara balai bomba yang paling sibuk di Kuala Lumpur ini bersama dengan ketua balai bomba Tuan Rozlan. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Esra Awani. Agak kepenatannya lah di bulan Ramadan, kita nak di malam Syawal ini, bagaimana Tuan boleh kongsikan pahit getir dan juga apakah yang cabaran terbaru yang dilalui, serta mungkin ucapan juga Tuan kepada ahli keluarga yang saya percaya Tuan juga tak balik ke kampung. Okey, terima kasih. Cabaran seperti mana yang setia pengarah maklum tadi, mana kita kalau ikut pada musim perayaan ni, panggilan kemalangan dan juga respon tinggi sebab masa penduduk ataupun masyarakat semua kejar-kejar untuk mengejar bulan puasa. Seperti mana tadi pun ada satu kemalangan betul-betul waktu berbuka puasa. Jadi cabaran lagi yang tambah kerana COVID lah, kerana COVID-19 ni kita punya peralatan dan kita punya keadaan apabila melibatkan dengan mangsa, kita perlu dikonkan dan juga perlu pakai PPE yang lengkap untuk melawan setiap mangsa yang kita tak kenal dia punya peribadi dia orang. Jadi itu yang cabaran yang tambah, dan cabaran seperti biasalah kalau bulan raya ni memang kemalangan ke ataupun operasi kita akan meningkat dari semasa ke semasa. Mungkin akhir sekali ucapan Tuan kepada ahli keluarga, anggota-anggota terutama di balai paling sibuk di Kuala Lumpur Jalan Hang Tuah ini, Tuan. Silakan ucapan. Okay. Saya selaku ketua balai di Balai Bomba Hang Tuah, saya mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada keluarga di kampung. Saya mengucapkan selamat Hari Raya juga, dan saya inilah merupakan sekali ikut giliran saya akan balik tahun ini, tapi oleh kerana arahan kerajaan saya tak boleh balik, jadi saya masih berada di balai untuk menjalankan tugas seperti mana yang diamanahkan. Baik Tuan, terima kasih. Nampaknya Tuan Rozlan dan saya juga mungkin hampir sama kalau untuk pengetahuan anda semua. Saya dapat cuti tahun ini, 4 hari dapat cuti raya. Tapi ialah kita mematuhi arahan perintah yang dikeluarkan oleh kerajaan. Dan kita juga memberi peluang juga kepada anggota-anggota lain di Jabatan Bomba dan Penyelamat di Balai BBP Hang Tuah ini untuk menyampaikan ucapan. Okey, saya PBW 13770 Idahi binti Ishak, bertugas di Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Hang Tuah. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada kedua ibu bapa saya, kepada seluruh warga kerja Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan seluruh rakyat Malaysia dengan ucapan selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Stay home, stay safe. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya PB 18070 Amindra bin Lapiaman, berasal daripada Sabah, bertugas di Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Hang Tuah. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada keluarga saya yang berada di kampung dan kepada seluruh warga kerja JBPM Malaysia serta seluruh rakyat Malaysia. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya PB 17255 Muhammad Khairizo Syazri bin Cik Kamarudin, berasal daripada Kelantan dan bertugas di Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Hang Tuah, mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada seluruh warga JBPM, khususnya warga JBPM Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Stay at home. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya PB 16086 Ahmad Fazil bin Ramli, berasal daripada Kuala Terengganu. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada keluarga saya di Kuala Terengganu dan keluarga mertua saya di Kedah. Stay home, stay safe. Kami dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Stay at home, stay safe. Pandai Haris cari balai bomba yang kemas-kemas, segak. Wanitanya pun gagah. Ini semua pejuang Barisan Hadapan Malaysia ni.
PBW13370, PB17255, semuanya saya tahu. Haris sudah hafal nombor-nombor ni. Cuma saya nak tanya, macam mana Haris pergi, mereka bertugas macam biasa walaupun Ramadan, walaupun PKP atau PKPB. Di situ memang lengkap lah. Mereka macam melakukan tugasan fizikal. Kerana kita tahu kan, kita tak boleh pergi gym kalau orang biasa. Tapi kalau untuk barisan depan ni, mungkin mereka terpaksa mengubah sesuai rutin atau bagaimana Haris tengok di balai? Cik Kam, kalau orang biasa mungkinlah tak boleh nak pergi ke gym ataupun ada aktiviti-aktiviti yang lain. Kalau kita dapat tengok kat sini, satu contohlah. Siap ada tong gas, oksigen apa semua. Kejap lagi kita akan luangkan masa dengan mereka untuk pemeriksaan equipment dan sebagainya. Jentera-jentera banyak lagi sebenarnya equipment ataupun barang-barang yang perlu diperiksa mengikut spesifikasi ataupun penugasan harian yang perlu dilakukan oleh mereka dalam memastikan equipment ataupun jentera peralatan yang digunakan oleh mereka sentiasa mematuhi piawai dan tidak mendatangkan sebarang masalah apabila berlaku kecemasan ataupun mereka ketika operasi dilakukan. Jadi suasana ataupun tak kala saya sampai tadi Cik Kam, mereka masing-masing berada di meja baru selesai berbuka puasa dan sebagainya. Ada tim yang baru pulang operasi. Jadi perkara-perkara ataupun rutin harian ini sebenarnya tiada bezanya antara Ramadan ataupun Syawal ataupun pada hari-hari biasa. Rutin ini seperti yang pengarah kongsikan tadi, ianya semakin bertambah disebabkan oleh penularan wabak COVID-19. Namun ianya bukanlah satu perkara yang mematahkan semangat mereka untuk terus berjuang, Cik Kam. Haris, Ashraf, nampak semangat itu jelas ya, nampak walaupun mereka terpaksa mengorbankan pergi nak menyelamatkan orang tapi tak tahu ada risiko COVID atau tidak, semuanya perlu diperhatikan. Tetapi kalau kita lihat, Fida ni dia tak sesabar nak fokus lebih kepada Sri Kandi. Jarang kita nampak pegawai bomba wanita. Jadi itu yang dia nak tanya Haris Ashraf lebih lagi, kerana Haris tentunya boleh memberikan kita. Kalau dulu kalau kita tengok drama pun asyik bilik lokal persalinan tu lelaki dan sebagainya. Bagaimana kini dengan kehadiran wanita ini semua juga terus berubah? Kerana mungkin di barisan depan ada mangsa yang perlu diselamatkan itu lebih serasi dan lebih yakin. Kerana orang bila dalam kecemasan mereka panik kan. Jadi mungkin dengan adanya kepelbagaian ini lebih membantu atau bagaimana? Dalam konteks JBPM ini mereka juga ada EMRS, Emergency Medical Response team yang akan membantu seperti perkhidmatan ambulans dan sebagainya. Dan perkhidmatan kecemasan ini juga memerlukan tenaga wanita juga. Kita juga ada pegawai wanita juga tadi berkongsi ucapan Aidilfitri beliau sendiri. Jadi pada ketika ini peranan setiap antara kita ini dan juga mengangkat peranan setiap individu kerana kita jaga kita, Cik Kam. Jadi situasi pada ketika ini cukup penting untuk kita bersama-sama menempuh cabaran di norma baharu ini, Cik Kam. Terima kasih banyak Haris Ashraf. Saya tahu tadi bila cakap Tuan Ruzlan lama tak balik, sebenarnya yang buat jadual Haris Ashraf tak balik ni Fida, bukan saya. Jadi terima kasih banyak Haris Ashraf di situ. Terima kasih Haris. Sama-sama kita bekerja pada raya pertama dan kedua Haris. Ini adalah raya normal baharu. Jadi hang in there. Tolong kirim salam pada mereka di Balai Hang Tuah itu, kata lepas PKP ataupun PKPB ni insya-Allah kita akan adakan sesi interaksi di antara warga Astro Awani dan juga warga balai di Hang Tuah, kerana kami mahu menyampaikan, kita mahu menyampaikan rasa penghargaan kita. Ya, dan Haris sampaikan salam pada wira-wira wanita di balai polis itu. Kami salute mereka yang bekerja sebagai frontliners. Karaoke battle ya. Okey, kirim salam. Terima kasih banyak. Okey, Cik Kam. Bye. Terima kasih banyak kepada pegawai-pegawai bomba kita, termasuklah yang wanita. Wanita perlu disebut kerana sistem tu buat sekian lama lelaki ramai, tapi kali ini saya rasa PKP ni jelas peranan wanita itu. Pemimpin wanita juga yang negara-negara mereka cepat sembuh dan cepat berjaya menghalang penularan jangkitan dan sebagainya. Cuma kini kita perlu pergi rehat dan terus saja ke rehat.